Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan tunjukkan kenapa Zul still lagi believe untuk Bitcoin bottom di 14 dan ke antara 14 ke 10k. Kenapa? Zul akan terangkan di chart dan Zul akan tunjukkan data-data untuk bottom, dan sekiranya ini berlaku pergerakan breakout ini berlaku, kita akan start build up momentum bullish. So anda prepare. So kenapa jika akan masa untuk DCA dah pun hampir, dan ada tahun 2023 adalah masa terbaik untuk kita start the DCA. Kenapa? Nanti saya akan terangkan di chat. Tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours malam. So inilah coin market cap. So coin market cap currently kita tengok total market cap. Total market cap kali dah quarter drop hampir kita punya target ataupun below, hampir below 800 bilion tu, around 700 bilion balik. 700 bilion tu, volume 26 tu tak banyak pun, BTC 40%. Tu ni hari Sabtu dah expectation untuk volume pun tak banyak, dan untuk peningkatan malam pun tak banyak pun, 0.3 drop 8%. So semua sedang melakukan dropping. So tekan dropping ni akan menunjukkan kita bottom. Nanti tu akan tengok di chart. So harga semasa untuk Bitcoin 16.8, untuk Ethereum 1.2, dan lain-lain altcoin kita tengok yang melakukan movement yang drastik ada tak. Untuk tak ada, yang semua hanya normal saja, 1%, 2% plus minus untuk kenaikan semalam. So apapun untuk hari ni, yang penting Zul nak updatekan pergerakan chart semalam. Sebab apa, semalam ada Zul update di Discord channel Zul, iaitu satu pergerakan, iaitu inilah di daily. So anda nampak daily, tapi yang Zul nak sharekan adalah di 4 hour. 4 hours malam Zul juga akan Zul ada monitor diamond, tapi juga Zul juga akan diamond itu bukanlah pattern yang sesuai untuk di crypto ataupun nak monitor, sebab diamond itu selalunya percentage untuk jadi itu amatlah weak. So apa yang Zul jumpa semalam adalah Zul jumpa pergerakan ini. So Zul ada sharekan di Discord channel. So pergerakan ni more valid untuk kita monitor. Kita ada channel. Sebab apa? Menunjukkan price still lagi boleh naik, melakukan kenaikan seperti ni, ataupun dekat bawah, ataupun naik above atas ni baru dah turun bawah. So kita dalam pergerakan channel ada short term belum motif, tapi untuk current time kita tengok RSI dan stock RSI. RSI kita berada below 50, stock RSI kita berada overbought. So dengan hari ini kita tengok momentum adalah lebih untuk drop ke bawah berbanding di atas. Cuma hari ni hari Sabtu dan esok hari Ahad, so tak ada volume yang tinggi. So ada possible kita tengok hanya movement sideways saja untuk dalam pergerakan sini. So ini sekiranya kita breakout ni untuk price of breaking ni, untuk channel ni, di mana kita akan point of breaking daripada sini, price akan drop ke kawasan ini, dan align dengan kita. Zul ada sharekan satu channel yang besar ni. Satu channel besar ni ada di bawah ni. So inilah jangkaan untuk kita price sampai kawasan ni, sama kita ada bottom atau ni ataupun drop lagi below. Kita akan tunggu bila sampai sini. Kemudian kita ada target yang lebih besar juga, target untuk channel yang ni, channel yang above ni dah breakout, di mana price target pun nanti Zul akan measure balik daripada high yang ini ke low yang ni, dan kita akan point of breaking dah pun breakout itu, dan target itu sama. So kita ada dua pattern yang menunjukkan price yang sama, dan kita ada kata huge channel ini. So meaning price target itu boleh sampai ke kuasa 15. So persoalannya, adakah 15 ini kita punya bottom? Sebab apa? Tu jangkakan kita ada lagi huge channel banyak, huge channel yang bear flag sebelum ni, belum lagi sampai target, iaitu target kita almost dalam 14k ataupun 13 ke 12k, iaitu di mana line kuning ni, line kuning ni adalah kita punya support. Kalau anda tengok support, kita tengok di daily, kita ada support yang huge kat sini. Second point dari mana untuk tahun 2017 kita ada 2017 kita ada bull market. 2018, 2019 sampai 20 kita ada bear market, di mana kita dapat second point, breakout second point di kawasan 14k, dan kita akan terus melakukan kenaikan. So 14k ataupun almost 13k adalah consider good bottom untuk di Bitcoin. So itulah untuk analisis untuk di Bitcoin. Nanti Zul akan terangkan sedikit kenapa Zul jangkakan consider kawasan ini dah boleh menjadi bottom. So untuk terang analisis, Zul akan pergi ke satu chart, iaitu dah chart 4 year circle Zul. So ini adalah 4 year circle. So yang pertama kita akan pergi 4 year circle yang lama dulu. First kita akan tengok yang ni dulu. Kita akan tengok tahun 2000, 3 years bearish, ada buran masa tahun 2013, kemudian bearish market tahun 2004 sampai 2016. Sebelum 2017 kita kembali balik bull market. So apa yang berlaku untuk tahun pertama bearish market, iaitu masa tahun 2014. So 2014 kita tengok apa yang berlaku kat sini bila keadaan bottom. Tu keadaan bottom ni kita nampak
dia bottom adalah 13 Januari. Sebab tu cakap tu jangkakan untuk bottom antara 12 dan bulan 1. Bukan masa ni saja, kita akan tengok data lain. So kat sini kita tengok apakah yang possible bottom. Bitcoin jatuh adalah 85%. Kemudian kita tengok daripada yang ni kita create satu channel maknanya price Bitcoin create satu channel. Dan channel ini adalah channel kita punya reversal, di mana kita tengok sebaik je bottom, kemudian price breakout di channel ni, nampak price terus build up bullish momentum. Walaupun sideways menjagakan nanti tu akan terang dengan sideways lama, kemudian barulah kita ada buran. So inilah possible kita punya bottom. So currently untuk price ni tu nak tengok ada tak sembarang channel yang wujud di kuartal circle lain. So ada kita channel ni untuk breakout. Kemudian kita pergi telak kuartal bearish market tahun 2018 lepas 2017 punya buran. 2018 kita tengok first year bearish market, iaitu di kat sini. So yang pertama kita tengok ada tak kuartal reversal pattern. Reversal pattern pertama juga kita ada channel falling channel. So falling channel adalah reversal pattern, dan kemudian tengok macam mana price bottom di kawasan 13 Disember. 13 Disember bottom start naik rally, kemudian breakout channel ni kita start build up bullish momentum. So walaupun anda temis buy bottom di kawasan 3000 ni, whatever di kawasan ini adalah good position untuk anda. Still lagi anda buy kuartal bottom walaupun anda miss dalam 3 ke 2 dalam apa ni, ikutkan $200 ke $500 miss. So still lagi bottom. So inilah yang dikatakan kita ada channel. Kemudian tengok ada tak yang berlaku channel. So yang penting kita nak tengok current time. So current time apa yang kita dapat. So current time sama juga tu nampaklah expectation yang sama juga, itu berlaku channel, dan channel itu pun dah wujud. So ini kita dealer balik. So ini kan tengok macam mana Bitcoin on the way antara 83 ke 85. 85% akan drop ke kawasan 10k, 80% drop ke kawasan 14k. Maksudnya kan tu jangkakan untuk Bitcoin bottom tahun ni antara 80 ke 80%. Maksudnya cakap kenapa tu masih price tu adalah di kawasan 14k, antara 14k ke kawasan 10k. So inilah possible bottom. Kemudian kita tengok adakah boleh drop lagi. Dia akan letakkan sikit kat sini. Kita akan movement sikit. So kita akan tengok ni ke delete. So ini price target masih lagi on quarter on making. Kita akan delete yang ni, tu tak nak monitor. Yang kita monitor adalah kita nak tengok monitor reversal pattern. So reversal pattern yang pertama adalah kita tengok kita ada dah pun create satu falling channel. Falling channel mana? Daripada high ini to high ini kita drop. Kita akan draw, kemudian kita drag belakang ni untuk dapatkan lower yang ini. So currently kita nampak pergerakan falling channel adalah pergerakan reversal. So kali ni adakah kita punya bottom? So menjagakan kita ada possible price ini sekiranya break channel ini. So ini tu jangkakan kita akan start build up bullish momentum untuk tahun depan. Cuma tu tak adalah build up terus naik kan. Tu jangkakan maksudnya tahun 2023 tu jangkakan price akan movement antara 26 ke 14k, 26 ke 15k. So kita consider good time untuk this A. 23, 24 adalah good time. Cuma kita persoalannya tahun 23 ataupun tahun 2024 yang kita akan touch, kita punya dapatkan second point untuk create kita punya bullish trendline, dan breakout saja kita akan start buran untuk tahun 25. So sama ada kita dapat tahun 23 ataupun kita sideways sampai 2024 barulah kita dapat. So mana-mana pun boleh, tak masalah. Yang penting kita akan buy di kawasan ini, kemudian naik ini anda boleh mungkin keluar sikit profit. Kemudian last drop itu adalah another last chance untuk anda buy. So sama ada dia naik 23 turun, ataupun sideways naik 24 turun. So whatever ini adalah kawasan last chance untuk anda buy. So currently kita masih ada early time untuk buy. So jangan panik untuk aku kata termiss bottom. Sekiranya kita miss pun mungkin juga lu jangkakan dalam 5k punya miss saja bottom untuk kawasan. So adakah kita dah bottom? So untuk suggestion bulan 12 bulan 1 barulah kita bottom. Currently kita bulan 12 untuk awal bulan 12 Disember. Kita baru saja masuk bulan 1 Disember itu kita berada kawasan ni 16. Lower low ialah di kawasan bulan 11 15.5. So tu jangkakan akan ada last drop. InsyaAllah kita akan jangkakan untuk the last drop dengan price target yang mention tadi 4 hours daily masih belum hit target. At least di kawasan 14k, dan 14k ni kita ada satu middle channel, iaitu middle channel ni. So ada possible untuk price drop ke mana-mana channel ini, middle kemudian naik atas, ataupun another massive drop ke kawasan 10 dan kawasan 8 di bawah ni. So sama ada channel ini ataupun bottom channel. So dua boleh berlaku, tapi untuk current time dengan dah bulan 12 dan hampir bulan 1, realistik
basic target adalah tu jangkakan dalam almost mana-mana kawasan middle trendline ni, dan jangkaan dalam kawasan almost dalam hampir 14 ke 13k. So itulah Zul punya bottom untuk tahun ni, dan tu jangkaan bottom untuk di Bitcoin. So macam kan Zul tak tunggu untuk 14, Zul letak tarikh, iaitu tarikh Zul adalah daripada bulan 12 dan bulan 1, iaitu 15 bulan 12 hinggalah 15 bulan 1. So selepas saja 15 hari bulan 1, iaitu di mana kita dapat data CPI dan Fed meeting last untuk data tahun 22, untuk data Disember. Data itu kita akan dapat bulan 1 nanti untuk bulan 12 ini. So ini lepas saja itu, whatever lepas tarikh 15 bulan itu akan start DCA. So tengok macam mana, sama adakah Bitcoin akan berada di kawasan ini atau tidak. Bitcoin masih lagi berada di kawasan 16 atau tidak, whatever kawasan ni Zul akan start buy. So kalau drop lagi rezeki, kalau sebab apa menyebabkan whatever, kalau termiss bottom pun termiss sedikit saja. So kita tak dapatlah sharp, almost on point, almost dalam kita mungkin target dalam 5,000 quarter range untuk miss target. So mungkin price jatuh ke kawasan katakan ini dah bottom, kemudian price start naik. So kita beli di 17k, price bottom di 15k, kita hanya miss dalam 2,000, still consider bottom. Cuma Zul tak buy lagi untuk tahun ni. Zul still lagi tunggu sampailah net data CPI. Sebab apa? Untuk currently kita ada start target ni 2 target dan 3 target. First target kita bersampai lagi 14, kemudian untuk quarter short term kita ada di kawasan yang ni, untuk kawasan at least kawasan 15k, sedikit lower, dan menunjukkan sekiranya kita lost position ini ada possible untuk price to hit ke kawasan 14k. Sebab tu cakap Sumazi lagi yakin untuk price untuk bottom di kawasan at least 14k, dan rezeki kau consider boleh dapat 10 ke 8. So itulah consider bottom, dan kenapa tu jangkakan boleh berlaku lagi. Dan untuk hari ni kita akan tengok balik di 4 hours. Di 4 hours pun kita tengok data RSI berada di bawah 50, stock RSI berada overbought. Tu meaning price pressure adalah more untuk dalam bawah. Tu meaning kita tengok di 1 hour pula. 1 hour pula menunjukkan stok RSI berada di oversold. Price stok RSI berada oversold, RSI almost buat golden cross untuk pergi naik atas. So meaning momentum untuk di 1 hour ada cuma nak naik, 4 hours nak drop. So ini bermakna kita jangkakan untuk hari ni kita akan tak dapat sebarang movement. Kita nampak movement yang seperti semalam juga, seperti mana jangkaan semalam, RSI 4 hour dan 1 hour kita akan berada sideways saja. So jangkakan akan ada movement sedikit saja di kawasan ni, tak ada sebarang movement yang drastic, unless kita ada sebarang news ataupun Fed dalam quarter news, baru kita akan dapat movement yang besar. So apa-apa itu aja untuk analisa pagi ni. So lupa untuk pergi nanti tu akan pergi balik ke ruangan komen. So lupa nak tengok komen, sebab apa semalam tu ada tengok kan ada yang minta kuota, ada request. Nanti tu akan pergikan balik untuk di ruangan komen. Di ruangan komen tu cuba buka sekejap, lupa nak buka tadi ruangan komen. So ini adalah ruangan komen yang semalam bertanyakan pasal dot target bottom berapa dot. Okey, kita tengok dot. Thank you, share, thank you guys. Siapa yang jangan lupa like, subscribe, dan make sure anda type juga ruangan komen di bawah sekiranya ada barang permintaan. So semalam ada yang komen pasal Polkadot. So Polkadot macam Zul tak letak target, tapi Polkadot adalah consider coin yang terbaik untuk anda buy dalam masa bearish ini untuk net sebulan. So Polkadot price bottom dekat mana? So kita akan tengokkan Polkadot. Polkadot adalah termasuk dalam list juga. Hidupkan ni ada bottom lah Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax. Aku kata Polkadot pun termasuk Zul punya antara coin yang Zul look for buy lah untuk tahun 23 untuk holding untuk net sebulan. So kita tengok di di daily. So di daily kita tengokkan untuk price at least 90%. So 90% dah drop, 98% ataupun 90% di kawasan almost $3. Tengok kita ada support di kawasan ni. Kita akan tengok kita zoom in sikit. So kita ada almost support di kawasan below. Kita tengokkan ni kawasan $3 pun ada ni. Kita akan di daily ni. Almost yang ni kita nampak below ni. So yang ni kita akan delete kan, dan kemudian ni kita akan turunkan sikit. So almost ini ialah kita punya kawasan bottom ataupun $3. So itulah consider kita punya bottom, dan expected jangkaan dalam kawasan almost 95%, 92.93%. So jangkaan untuk di Polkadot adalah 90 ke 90%, dah pun drop. So untuk di Polkadot juga macam akan bergantung pada kemudahan Bitcoin. Untuk di Polkadot dah pun berada di middle trendline ni. Sekiranya ini dah bottom, kita akan start naik. Breakout ini untuk tahun depan kita jangkakan dia akan start quarter sideways, dan expected
start build up bullish momentum. So bottom dah pun hampir menjadikan nak buy pun boleh sekarang ni, cuma tu letak kita target untuk at least bulan 1 nanti. Ikutkan RSI, stock RSI berada oversold, stock RSI pun berada oversold, hampir golden cross tu. Golden cross tu boleh push price balik-balik naik ke atas. Cuma menjadikan untuk keadaan chart di Bitcoin tadi ada movement untuk drop lagi bawah. So ini untuk Polkadot tak jauh mana pun, consider kalau drop pun di kawasan $3 ataupun mana-mana bullish trend line ni another pattern, iaitu pattern falling wedge. Falling wedge ni adalah another reversal pattern, sama strong seperti falling channel. Falling wedge, falling channel adalah semua adalah reversal pattern tu. Reversal pattern suggestion boleh drop mana-mana line putih ni. Line putih consider drop sikit dan melakukan kenaikan. So meaning antara $4 ke $3 adalah consider tu punya jangkaan untuk Polkadot bottom. So meaning untuk kalau anda nak buy, consider nanti kita tengok weekly. Tengok weekly pun RSI dah oversold, stock RSI pun dah oversold. So good time untuk buy currently antara $4.5 ke $3.8 adalah good position untuk anda buy. Cuma kalau anda nak buy tu taklah, kalau anda buy pun kalau mungkin price drop pun tak banyak, dalam berapa sen saja. So meaning anda still lagi buy dalam consider quarter bottom. So untuk Polkadot dijangkakan dah pun bottom dan anda boleh start buy dah kalau ikutkan anda nak buy. Cuma cakapkan untuk Zul letakkan at least masuk bulan 1 dulu, selepas data 15 hari bulan kita dapat CPI dan kita dapat inflation. Kalau CPI still lagi sama tu, mungkin ada sikit momentum dan start akan build up itu akan berlaku. Ini kita at least price akan start naik. So lah kalau anda lepas buy di kawasan 4.1, anda buy di kawasan 5.4 pun consider anda still lagi quarter bottom. Sebab apa? Kalau breakout ni price bukan terus buat all time high, price still lagi akan sideways di kawasan ni. Tu kita still lagi boleh DCA secara monthly macam kan. Zul tak letak terus all in target untuk bulan 1 bulan 12. Sebab apa? Zul target untuk monthly. Cuma untuk bulan pertama ataupun bulan pertama Zul akan lebih targetkan kepada altcoin yang kecil ni. Zul nak letakkan target contoh Harmony One Zul ada 2,000, Zul nak completekan dapat 10,000. Contoh VChain 2,000 completekan 10,000. Kuartal lagi apa? Jual ada Veracity 2,000 tu nak target dapatkan lagi 10,000. Kemudian untuk Bitcoin, Ethereum, Cardano penuh tu akan letak target untuk buy monthly. Terutama untuk Bitcoin dan Ethereum memang tu akan monthly. Cuma untuk altcoin lain, contoh kita akan tengok di Cardano. Sekiranya Cardano Bitcoin jatuh ke 14k, kemudian Cardano drop ke kawasan target zone, iaitu target yang tu nak ialah dalam 11 sen ataupun 12 sen. Kita tengok balik kat sini. So kita jaga ni untuk kawasan drop adalah dalam 13 sen, iaitu drop di kawasan support yang ini 13 sen. Nah, kalau drop di kawasan ni memang cakap tu akan grab another 1,000. Itu masa bulan 11 tu dah grab, bulan 11 bulan 20 tu dah grab another 200 coin. So currently tu punya pegangan Cardano sebanyak 1.3k coin. So 1,200 hampir 1,300, lebih daripada 1,200 tapi hampir dengan 1,300 coin. So ini tu perlukan lagi dalam 700 coin. 700 coin untuk completekan punya 2,000 coin holding. So tu tak banyak pun, itu saja yang tu mampu. Tapi bukan satu coin saja tu buy, coin lain tu juga akan buy. Contoh ada coin contoh tadi cakap untuk Ethereum juga tu akan buy heavily juga untuk tahun depan. So meaning untuk Ethereum dan Bitcoin tu akan buat 50-50. Apa tu 50? Sekiranya tu nak melabur RM1,000 untuk bulan tu, 500 tu buy Bitcoin, 500 buy Ethereum. Kemudian sama juga macam altcoin, kalau bulan tu tak invest Bitcoin dan Ethereum, tu akan buy monthly. Kemudian yang lebih tu baru tu akan buy altcoin. Tu juga kan di Bitcoin dan Ethereum memang tu akan invest same. Sebab apa? Tu jangkakan untuk Ethereum. So kita akan tengok Ethereum, sema-sema Ethereum apa yang berlaku. So Ethereum currently falling channel juga, falling channel dan dah start untuk breakout. Ni dah almost macam ni. So ada possible untuk Ethereum nya dah tak drop bawah. Consider unless Bitcoin drop, dan possible bagi kita akan drop sikit lagi untuk hit falling channel ini. So channel ini adalah bottomnya adalah berada di kawasan 500. Sekiranya Bitcoin drop ke 14-10k, kita akan nampak rezeki ni. Sama kita tengokkan, kalau dapat rezeki kita dapatkan. Kalau tak break, kita nampak price breakout ni, dan consider Ethereum akan possible hanya sideways saja di kawasan ini. Kemudian still lagi good possible untuk buy di kawasan ni. Almost dalam 1k ke 1.5k, consider good, consider untuk bottom untuk Ethereum. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like
subscribe, share kepada rakan-rakan lain, dan tu teman-teman dah tak sabar nak start membeli sebenarnya untuk tahun depan, sebab tahun 23, 24 adalah tahun pembelian. Kenapa? Macam juga kan 4 year circle sebelum ini adalah kuartal 4 year circle tahun 2018 selepas 2017 punya bullish, 2018 bottom, 2018 dan 2019 adalah kita punya zone buy. Kemudian tahun 21 kita 2018, 2019, 2020 adalah masa untuk kita DCA buy sebanyak aset yang anda nak. Kemudian tahun 2021 kita ada buran. Sama juga seperti tahun sebelum ni, kita ada 3 tahun bearish, iaitu tahun pertama kita jangkakan bottom, kita akan wait and see saja. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga iaitu tahun 2019, 2020 adalah masa untuk buy. Sama juga tahun ni kita ada bearish market, iaitu first year bearish market tahun 2022, kemudian dah masuk 2003, 2014. Sebab juga Zul amat excited untuk tahun 2023, 2024 untuk buy sebanyak boleh, dan Zul akan buy monthly, dan insyaAllah tahun 2025 kita akan dapat buran. So currently kita punya analisis still lagi ongoing, macam mana Zul akan updatekan sejata. Kita akan ada peluang untuk tahun 2023 ataupun 2024 untuk siapa pun yang kita buy di bawah ni untuk ambil sedikit profit, kemudian kita akan ada drop sikit dalam 40%, kita akan ambil profit, kemudian drop itu nanti kita akan buy balik di kawasan ni untuk net drop. Sama ada jatuh berlaku 2013 ataupun berlaku 2014. Kalau berlaku 2013 kita akan untung banyak sikit, cuma kalau berlaku 2014 kita akan untung sikit, tapi still lagi untung possible untuk short term untung untuk last drop, dan last drop tu lah kuartal kita akan all in untuk buying, untuk prepare untuk next bulan, iaitu tahun 2025. So guys, so itu saja untuk analisis Zul. So sekiranya ada sebarang perubahan ataupun pergerakan yang drastik dalam chart, Zul akan sharekan di dalam Discord channel. So semalam Zul ada sharekan di dalam Discord channel, iaitu pattern ni. Ya, Zul ada sharekan diamond, tapi juga kan Zul ada terangkan diamond kenapa tak menarik untuk di monitor di crypto market. Kemudian Zul perasan kita ada channel ni dan Zul sharekan untuk Discord channel. So sekiranya anda nak maklumat-maklumat yang terkini sebelum review, kalau nak tunggu review pagi besok lambat sikit kan, so ini mungkin malam nanti ada pegangan nanti, ataupun mungkin malam nanti kita ada breakout, Zul akan mentionkan dalam group, Zul akan sharekan link. So untuk dapatkan group channel ni senang je, anda hanya perlu pergi ke Zul punya channel, Zul punya channel, kemudian anda hanya perlu Zul punya, nanti Zul letak balik, anda pergi ke Zul punya channel, kemudian apa yang anda perlu adalah klik button join, dan button join anda perlu cari membership. So nanti Zul akan letak balik Zul punya channel ni, itu ni, ok, kat sini channel. So kat sini apa yang anda perlu buat hanya senang, anda klik button join. Klik button join untuk join membership, kemudian anda cari saja. Lepas anda klik button join, anda cari membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord, iaitu anda akan jumpa mesej ni. Mesej ni anda klik saja read more. Dalam read more ni bawah ni akan ada link untuk Discord. Sebaik saja anda klik link, anda akan direct terus masuk ke dalam Discord channel. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di review pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye. Your fucking hands up.